Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف حفظه الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki Hafizahullahu subhanahu wa ta'ala. Al-mabhathu ar-rabi'u an-nifasu wa ahkamuhu wa ahkamun nifas. Ay hadha al-mabhathu ar-rabi'u. Ini ialah perbahasan yang keempat, iaitu an-nifasu wa ahkamuhu wa ahkamun nifas. Nifas dan hukum-hukum berkaitan dengan nifas. Yang pertamanya dia akan bincang definisi berkaitan nifas, maka disebut haqiqatun nifasi lughatan wa syar'an. Ay hadhihi haqiqatun nifasi lughatan wa syar'an. Bermula ini ialah hakikat nifas. Haqiqatu khabar bagi mubtada' mahdhuf. An-nifasi mudhafun ilaih. Ini ialah hakikat nifas. Nisbah lughatan, tamyiz lughatan wa syar'an, ataf kepada lughah. Iaitu kita nak bincang berkaitan nifas dari sudut bahasa dan juga dari sudut syarak. Maka qala al-musannifu rahimahullahu hafizahullahu subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan an-nifasu lughatan, bermula nifas nisbah bahasa ialah khabar wiladatul mar'ati fa idza wiladatul mar'ati, iaitu wiladatul mar'ah. Dari sudut bahasanya nifas ni ialah beranak oleh seorang perempuan. Beranak bagi seorang perempuan, beranak oleh seorang perempuan. Kalau dalam kitab lain, tak silap kitab Jawi yang ulama Perak buat tu, tak silapnya dia tu mengatakan an-nifas juga ialah maknanya as-sayalan, dengan makna mengalir. Wallahu alam, mungkin tu kepelbagaian dari sudut bahasa lah. Bahasa sini itlaq bahasa, makna lughah al-arabiyah lah. Al-lughatul arabiyah, bahasa yang dibangsakan kepada Arab, iaitu bahasa Arab. Dari sudut bahasa Arab, nifas ialah beranak oleh seorang perempuan. Fa idza wada'at, maka apabila beranak seorang perempuan, fahiya nufasa'u, maka bermula dia mar'ah itu ialah nufasa'u, ialah perempuan yang nifas. Cara bacanya bi dhammin nun. Ai wa dzalika nufasa'u maqru'un, dibacakan akan dia bi dhammin nuni, dengan didhammahkan akan nun. Nu, bukan na, bukan ni. Lepas tu ataf pada dhammi wa fathil fa'i, dan difathahkan akan fa. Jadi nufa, bukan nufi, bukan nufu, kan. Nufasa. Wa niswatu nifasin, ataf pada nufasa. Dan juga dia tu ialah wa niswatu nifasin, perempuan-perempuan nifas. Niswah tu jamak apa? Niswah tu mufrad. Niswatu nifasin,
perempuan yang bernifas. Kalau perempuan jamaknya nisa, ini niswatun, seorang perempuan. Bikasrin nun ni dengan dikasrohkan akan nun, nifas, bukan nafas, bukan nufas. Tanpa kita lupa bahawasanya antara salah satu daripada nama haid seperti mana yang telah lalu ialah nifas. Nifas adalah salah satu daripada nama haid. Dan nifas adalah salah satu nama bagi perempuan yang keluar darah selepas daripada kosong rahim. Itu dari sudut bahasa Arab. Kemudian qala al-musannif rahimahu hafizahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata wa syar'an, dan dari sudut syarak atau kepada lughah. Dari sudut syarak, huwa ialah ay an-nifas tu khabar, ad-damu ialah darah. Mana kalau tidak ada darah maka dia bukan nifas. Darah, dia satu darah. Istihadah pun darah. Haid pun darah. Jadi kalau tak ada darah maka tidak ada haid, tidak ada nifas, tidak ada istihadah. Gitu. Tapi boleh jadi ketika tidak ada haid, tidak keluar darah itu, boleh jadi dia tu dihukumkan haid walaupun tidak ada darah. Contohnya pada pandangan qaul as-sahbi. Pandangan qaul sahbi dalam tempoh 15 hari 15 malam, celah-celah antara keluar darah itu dia panggil hukum haid. Haid pada hukum, bukan haid pada hakikat. Kerana dia tidak keluar darah. Tapi dia panggil haid pada hukum kerana dia dihukumkan sebagai, kerana di celah-celah di antara dua darah yang dihukumkan haid, maka dia pun turut dinamakan haid. Itu pengecualian lah. Sama juga nifas. Dalam tempoh 60 hari 60 malam yang selangnya dan sucinya tidak melebihi 15 hari 15 malam, maka celah-celah tu yang suci tu dia panggil nifas pada hukum atas pandangan qaul sahbi. Kalau pandangan qaul laqti ataupun at-talfiq, maka tempat yang tidak keluar darah itu dia panggil suci. Qala huwa ad-damu, ialah darah, khabar. Sifat al-khariju, darah tu yang keluar ia darah ba'da faraghir rahimi, selepas kosong rahim. Ba'da zarfuz zaman, faraghi mudhafun ilaih, ar-rahimi mudhafun ilaih, selepas kosong daripada selepas kosong rahim. Selepas apa? Kosong rahim. Makna kalau tidak kosong rahim maka itu tidak dipanggil sebagai nifas. Minal hamli, daripada mengandung, jar majrur. Walau alaqatan, tu ghayah. Walau alaqatan ay walau kana al-hamlu alaqatan. Meskipun adalah kehamilan, mengandung itu ialah alaqah, khabar kana mahzuf. Alaqatan, iaitu segumpal darah. Maksudnya sini gugur. Seseorang tu keguguran, darah saja keluar. Lepas pada tu keluar darah, itu darah tu nifas. Sebab apa? Sebab darah yang keluar segumpal tu ialah darah alaqah, darah anak. Darah alaqah, darah anak. Qala au mudghatan, ataf kepada alaqatan, ataupun mudghah. Mudghah ni segumpal daging. Contoh selepas bulan dia gugur juga. Gugur keluar daging, bukan seketul darah, seketul daging dah. Maka tu dihukumkan nifas selepas keluar darah. Darah yang keluar selepasnya dihukumkan sebagai apa? Dihukumkan sebagai nifas. Qala wanis, betul? Itu dari sudut syarak. Li'annahuma, kerana bahawasanya alaqah dan mudghah tu fi ay sabitani, khabar li'anna mahzuf, sabitani, sabit kedua-duanya, fi hukmil wiladati, pada hukum beranak, walaupun dia keguguran tapi pada hukum beranak. Fi hukmi jar majrur, al wiladati mudhafun ilaih. Jadi nifas ni itlaq macam mana? Darah yang keluar selepas kosong rahim. Maknanya kalau ketika keluar darah ketika terang anak tu bukan nifas menurut mazhab Syafi'i. Dan kalau keluar anak yang pertama masih lagi anak yang kedua ada dalam perut, keluar darah selepasnya, itu bukan darah nifas, bahkan itu darah haid yang nanti akan dibahaskan ad-damu bainat tau'amain dalam kitab ni. Kemudian kalau dia keluar darah sebelum daripada beranak, iaitu waktu mengandung, tu pun bukan nifas, bahkan dalam mazhab Syafi'i pandangan mu'tamadnya ialah haid menurut syarat-syaratnya yang termaklum. Okey. Itu dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kemudian kata muallif hafizahullah subhanahu wa ta'ala, wa bi'ibaratin ukhra, dan dengan ibarat sifat yang lain. Ia nak buat mari pula takrif nifas yang ibaratnya lain. Iaitu huwa, bermula dia nifas itu huwa. Huwa tu dhamiru faslin boleh, ataupun huwa tu mubtada boleh. Ad-damu khabar, ialah darah sifat. Al-khariju, yang keluar ia darah. Aqibal wiladati, selepas daripada beranak. Au ba'dal wiladah, ataupun selepas daripada beranak lah, samalah aqibal wiladah kalau terjemah Melayunya.
Wa hadha ta'rifu, dan bermula ta'rif. Jadi selepas beranak. Jadi kalau ta'rif ni selepas beranak ni, jadi ketimbul kemusykilan sikit lah. Sebab kalau ada dua anak sekalipun, kalau ada dua anak dalam perut, beranak. Lepas beranak tu boleh kita kata lepas beranak anak pertama. Adakah lepas keluar anak pertama itu, bila keluar darah itu nifas? Tidak. Jadi sebab itu kita perlu takrif definisi yang lebih tepat, iaitu yang pertama. Tidak timbul kemusykilan lah. Kalau yang kedua tu akibal wiladah, selepas beranak. Keluar darah selepasnya ialah darah nifas. Dah kalau dia tu ada dua anak, dah keluar anak pertama, anak kedua belum keluar, adakah darah yang keluar selepasnya itu nifas? Tidak. Maka takrif yang pertama lebih syumul lah. Dia panggil lebih melengkapi. Cuma ibarat ni dia panggil, ada sebagian ulama mazhab Syafi'i yang beribarat dengan ibarat akibal wiladah. Itu saja. Dan dia kata musannif wa hadha ta'rifu, dan bermula ta'rif ini, hadha mubtada, at-ta'rifu badal, bermula ta'rif ini lisyafi'iyyati ay khabar thabitun, sabit ia lisyafi'iyyati, bagi pandangan mazhab Syafi'i, bagi pandangan mazhab Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhum. Wa 'arrafahu al-ahnafu, dan telah mentakriflah akan dia akan nifas. Fa'il al-ahnafu oleh mazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafi dalam bahasa Arab boleh panggil al-ahnaf, boleh panggil al-hanafiyah. Bi annahu, dengan bahawasanya nifas itu khabar anak, damun, darah juga. Mana sepakat kalau kita tengok empat mazhab yang mari takrif empat mazhab ni, semua sepakat kata nifas tu darah. Makna kalau tak ada darah, suci. Bila suci, wajib mandi, wajib puasa. Tidak ada unsur-unsur nak berpantang. Berpantang itu menyebabkan dia tidak sembahyang, dia tidak puasa. Itu fahaman yang cukup salah dalam masyarakat kalau ada. Iaitu darah sifat. Yakhruju, yang keluar ia darah. Min rahimin, daripada rahim. Okeylah, sama macam kita lagi. Keluar daripada rahim. Dia tidak keluar pada mulut. Dia tidak keluar pada telinga. Dia tidak keluar pada hidung. Kalau keluar pada hidung, bukan nifas. Tapi aqiba waladin, selepas daripada aqiba waladin ni makna aqiba khurujil walad, selepas daripada keluar anak. Okey lah, sama macam kita lah, selepas daripada keluar anak. Okey. Au aktsarihi aktsaril walad, ataupun selepas daripada keluar kebanyakan anak. Kebanyakan anak pula dah. Ini bukan dalam mazhab kita. Apa maksud kebanyakan anak? Maksudnya dalam perut dia ada bersaki-baki anak lagi, tak keluar habis. Tak keluar habis. Keluar sebahagian banyak saja. Contoh 2/3. 2/3 dah keluar, lagi 1/3 dalam perut lagi. Keluar darah ketika itu, menurut mazhab Hanafi sudah dikira nifas. Darah yang keluar walau mutaqatti'an, ay walau kana aktsaruhu, walaupun adalah banyak walad tu, mutaqatti'an, terputus-putus, udwan, satu anggota demi satu anggota. Satu anggota, gugur, pecah-pecah, tangan keluar, kaki asing, badan asing, tinggal kepala dalam rahim tu. Maka dikira darah nifas dah keluar lepas pada tu. Sebab kebanyakan badannya sudah keluar. La aqallihi, bukannya sekurang-kurang walad. Yang ni bukannya seluruh badan walad, seluruh badan anak keluar sikit je, lepas tu keluar darah, itu tidak dikira nifas. Dia kena keluar semua ataupun sebanyak-banyaknya. Pelik sikitlah mazhab Hanafi ni. Jadi ini terkeluar daripada mazhab kita Syafi'i. Mazhab kita selagi mana ada budak itu dalam perut, sama ada sebahagian anggota ke, banyak anggota ke, semua ke, selagi tak keluar semua, tak habis, dia tidak panggil nifas. Okey. Tu mazhab Hanafi. Wa indal malikiyati, dan menurut mazhab Maliki pula, huwa ialah khabar damun, ialah darah juga. Okey, sama macam kita. Kharaja, yang keluar ia darah, minal qubuli, daripada qubul. Daripada qubul. Okey, jalan depan. Okey. Lil wiladati illah, kerana beranak. Okeylah, lebih kurang sama je tu. Ma'al wiladah. Darah yang keluar serta beranak tu nifas dah menurut mazhab Maliki. Kalau mazhab kita, darah talaq. Darah apa? Darah talaq. Maka darah talaq mazhab Syafi'i bukan haid dan bukan nifas. Kenapa bukan nifas? Kerana belum kosong rahim. Kenapa bukan haid? Kerana itu darah illah. Maka tu darah talaq, darah sakit beranak. Au ba'dal wiladah, selepas daripada beranak. Itu sepakat dengan kita lah. Selepas daripada beranak, mana selepas kosong rahim, sepakat dengan kita, darah yang keluar selepasnya ialah darah haid.
La qablaha, qabla al-wiladah. Bukannya darah yang keluar sebelum beranak tu dihukumkan nifas. Maknanya kalau dia belum habis lagi beranak, maka keluar darah selepas itu tidak dipanggil sebagai darah nifas lagi. Contoh ketika mengandung, dia keluar darah, dia tidak dipanggil darah nifas. Walau baina tawamaini. Ini ghayah dalam mazhab Maliki, rad pada mazhab Syafi'i. Ai walau kana ai walau kana dia panggil apa? Walau kana khurujud dami minal qubul tu baina tawamaini ai sabitan baina tawamain, antara dua anak kembar. Makna gini, dia nak kata sebelum beranak keluar darah tidak dipanggil sebagai nifas. Walaupun darah itu keluar antara dua beranak, dua anak kembar. Jadi kalau contoh anak kembar pertama keluar, lepas tu keluar darah. Menurut mazhab Maliki dia bukan nifas lagi. Ni lebih kurang sama macam mazhab kita lah. Kita pun tak dipanggil nifas lagi, kita panggil itu darah haid. Okey. Selepas anak kedua keluar, lepas tu baru keluar darah, barulah dipanggil hukum nifas. Dalam mazhab Maliki juga mazhab kita. Mazhab Ahnaf lagi-lagilah. Okey. Tengok mazhab Hanbali pula yang terakhir. Wa'arrafahul Hanabilatu, dan telah mentakriflah akan dia akan nifas, maf'ulun bih fa'il. Al-Hanabilatu oleh mazhab Hanbali bi anna nifasa, dengan bahawasanya nifas itu khabar damun. Okey, samalah damun, iaitu darah. Darah yang tarakhihir rahimu ay khallatahu, iaitu mencampurilah akan darah tu oleh rahim. Mana rahim bercampur dengan darah. Bisa babil wiladati, dengan sebab beranak. Bisa babi jar majrur, al wiladati mudhafun ilaih. Sama ada imma ma'aha ma'al wiladah, sama ada serta beranak. Yang ini ketika tengah beranak tu keluar darah, maka darah itu darah nifas. Itu bukan dalam mazhab Syafi'i. Itu sepakat macam mazhab Maliki. Au ba'daha ba'dal wiladah, ataupun selepas beranak. Itu sepakat mazhab kita, mazhab Hanbali, dan juga mazhab Maliki, dan juga mazhab Hanafi. Selepas beranak tu nifas. Au qablaha qablal wiladah. Hak ni tak sama dengan mana-mana mazhab, dia seorang yang mazhab gini. Iaitu sebelum beranak. Sebelum beranak, biyaumaini, dengan 2 hari, au thalathatin, ataupun 3 hari, ma'atalqi, serta sakit beranak. Jadi kalau contoh 3 hari sebelum beranak keluar darah. Darah itu menurut mazhab Hanbali sudah nifas. Beranak 2 hari sebelum beranak keluar, maka darah tersebut dihukumkan darah nifas. Sehari sebelum beranak, maka darah itu dihukumkan darah nifas. Dan dia tu keluar sama dengan darah talak. Darah talak juga darah nifas. Itu dalam mazhab Hanbali. Habis setakat tu. Itu hakikat nifas, lughah wa syar'an. Sambung pula pada muddatun nifas. Wallahu a'lam.